أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berhormat kepada kemenang dan ketua NPA kita di sini, dan selamat berhormatnya kepada pucuai ataupun daripada nayuk di kawasan ini dan daripada pegawai-pegawai kerajaan semua. Dan salam berhormatnya kepada Imam Khatib Bilal dan daripada Kepala 12. Hormatnya kepada ketua pemuda yang ada di kampung padanya ataupun kadanya di Bidi ini. Yang saya tak lupainya ucap ribuan terima kasih kepada ibu dan bapa dan ayah dan ibu dan saudara dan saudari yang menunggu-nunggukan ini sebagai satu ceramahan ataupun dikatakan majlis mengingati ataupun dikatakan majlis agama ataupun majlis tazkirah, majlis ingat mengingati di antara kita satu sama lain. Jadi alhamdulillah, kali lagi amba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada amba ni boleh mari di kampung Bidi ataupun di Padanyo ini melalui sebab salah satu daripada saudara kita ataupun daripada orang di sini juga ialah daripada satu daripada pemuda kita juga yang tuju kepada amanya 2-3 hari lepas ataupun seminggu yang telah lalu, yang ada kecek kita daripada amin kita anak saudara mesti jadi alhamdulillah, jadi orang di sini menujunya kepada saya, boleh saya mari di sini. Jadi alhamdulillah, saya terima kasih semua kepada ibu-ibu dan ayah dan saudara-saudari yang ada di sini sudi menjemputkan saya mari pada kampung Padanyo pada malam ini. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah wa syukrulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat dan rahmat kepada kita pada malam ini. Allah Ta'ala tak ada bagikan hujan, Allah Ta'ala bagikan nikmat sehat,
Allah Ta'ala bagikan nikmat apa dia? Nikmat afiah kepada kita pada malam ini. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang di padanya ini, sama ada daripada ketua pemuda, sama ada daripada Tok Meni dan Tok Nebe, sama ada daripada Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bila, dan daripada pecuai, daripada semua penggawai-penggawai yang ada di dalam kampung ini, sama ada penggawai agama, penggawai kerajaan. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa, tajuk yang diberi pada amal pada malam ni, yang maksudnya daripada perpecahan, lagi pula salah satu daripadanya masalahnya gapo dia ia panggil siyasat ataupun daripada benda sihir. Ni tajuk yang diberi pada amal. Tajuk ada mau beri pada amal ni, perpecahan itu apakah hujung jatuh dia, apakah bersatu saat itu hujung jatuh dia. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang cuba kita padu kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Tuhan katanya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu, hi orang-orang yang beriman. Kamu berpegang teguh bihablillah, dengan talian Allah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat. Allah Taala berfirman di dalam satu ayat Quran ataupun satu ayat suci, di dalam satu ayat suratul Baqarah, wa'tasimu bihablillah, dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu, hi orang-orang beriman, bihablillah, dengan talian Allah. Apa murad dengan talian Allah? yakni bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang teguh, suruh kita berpegang kemah, suruh kita berpegang kejak, yakni dengan talian Allah, yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita pegang teguh dengan agama Allah, apabila kita pegang teguh dengan apa dia? Dengan agama Allah, dengan dinillah, dengan syariat Allah, maka kita dapat berjaya, dan kita tak akan nyeleweng, dan kita tak akan jadi berkelai kabut di dalam keadaan hidup kita di dalam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sambungnya, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu Allah Taala dengarlah, bagi orang yang ngaji kaedah Arab, bagi orang ngajikan kaedah nahwu, ngajikan lughah Arab, dia reti di situ wala tafarraqu. Ibu bapa, Allah Ta'ala larang kita jangan kamu berpecah belah, jangan kamu berpecah-pecah di dalam kampung kamu, di dalam rumah tangga kamu, di dalam rumah tempat dan rumah tangga kamu, di kalang apa, di halaman kampung kamu, jangan. Jadi apabila cuba kita tengok ibu bapa di dalam rumah tangga kita, apabila kita bersatu, maka rumah tangga kita saat ni kemah. Rumah tangga kita duduk pun bertenik, rumah tangga kita duduk saat itu orang panggil, jadi kemah, jadi tenik, jadi berbahagia, jadi syurga di dalam rumah tangga. Tapi apabila di dalam rumah tangga kita saat itu berpecah, ataupun dalam rumah tangga kita saat itu berbalah bantah, rumah tangga kita tak sepahami, maka rumah tangga kita akan hancur, dan rumah tangga kita akan jadi berkelai kabut, rumah tangga kita akan selerak selalu. Semacam tu juga ibu bapa yang dirahmati. Kita ingat masuk pun ni dah, ibu bapa semua. Aku masuk rapat, kita dengar wi molek. Mau nak mari pun bukan dia seni. Orang sini nak boleh buat lagu ni pun bukan dia mudah ni. Nak kumpulkan orang-orang mari duduk jadi satu tempat. Jadi alhamdulillah kita tengok setahun dua tahun ni orang kita suka ke ceramah, suka ke majlis-majlis agama. Dulu biasa lain. Zami masa mau budak-budak dia suka gulung tikar, kita tengok dia kulai. Lah ni dia berubah dah. Zami sekarang ni orang berubah dah. Orang apabila timurkan sana telefon, timurkan sosial, telefon ni orang kita berubah banyak. Orang banyak suka dengarkan penceramah-ceramah Orang suka dengar pada syarah-syarah
orang suka dengan ngajar-ngajar, orang suka dengan mengaji. Ni ramai daripada golongan kita nak suka kepada perkara-perkara ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam ni kita mari dah jangan beruki. Jadi kita dengar ni bukan kata masuk telinga kanan tubik telinga kiri, masuk telinga tubik telinga kanan, maka muhim kita dengar malam ni sepatas lidah kita boleh buat amal. Berarti molek, niat molek, nah, dan kita kosak molek. Karena Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan itu bergantung ia dan bertambahlah ia, nah, masalah amalan itu dengan niat-niat kita. Jadi kalau kita niat baik, insya-Allah hujung jatuh kita akan boleh baik, hujung jatuh kita akan boleh molek, hujung jatuh kita akan dapat perkara-perkara yang kebaikan. Ibu bapa niat baik-baik, insya-Allah dah. Jadi malam ni kita mari tujuan kitanya, kita nak dengar apa yang dikupaskan oleh saya ataupun oleh daripada hak yang dia memberikan tajuk ini. Jadi masalahnya, cuba kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ada sebut 3 perkara daripada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampun. Berapa dengan molek Jadi tajuk ni tajuk dia mau beri pelat sikit, tajuk masalah apakah hujung jatuh bagi perpecahan. Dan pula masalah orang main sihir dan main siasat. Apa hujung jatuh dia? Baik ke tak baik? Hancur ke tak hancur? Runtuh ke tak runtuh? Ini kita tengok hujung jatuh bagi perpecahan itu. Adakah kelebihan? Adakah masalah berpecah itu? Adakah kehancuran dan berkelangkabut bagi satu kumpulan, satu kaum? Jadi Allah Ta'ala mau baca ayat sani, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan hendak berpegang teguh kamu dengan talian Allah, dengan agama Allah. Karena Nabi katanya taraktu fikum isnatain, aku tinggalkan pada kamu ialah 2 perkara. Nabi kata aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Yang pertama apa? Al-Kitab, yakni kena pada Al-Kitab, yakni kena pada Al-Quranul Karim. Yang kedua Nabi tinggal pada kita Al-Hadis, hadis. Jadi nak oyak kata apabila kita umat di akhir zaman, memang kita berpegang teguh dengan Al-Quran, memang teguh kita berpegang dengan Al-Hadis, insya-Allah marilah apa penyakit, marilah apa ujian, marilah apa sudian, insya-Allah bagi umat ini ia tak akan nyeleweng daripada Allah, dan ia tak akan nyeleweng daripada syariat Allah. Ibu bapa, di hari ni kita baca dak Quran. Puasa baru ni kita baca khotam dak Quran ni. Khotam dak Quran sekali kurang-kurang setahun. Dalam setahun sekali le puasa dak khotam dak. Kalau kita tak khotam Quran ke belahlah kita ni. Baca golan kita baca boleh, tapi nak baca Quran tak boleh. Surat khabar kita boleh baca, tapi Quran kita nak baca tak boleh. Telefon kita boleh main je, tapi Quran nak baca setengah je tak boleh. Nak baca seminit tak boleh, 10 minit tak boleh, sepipi tak boleh, setengah pipi tak. Allah, beratlah kita, belahlah kita, rugilah kita, sia-sialah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuba soal diri masing-masing. Sebab apa dalam satu kampung banyak perpecahan? Sebab apa di dalam rumah tangga ada perpecahan? Sebab apa dalam satu masyarakat ada perpecahan? Dengan sebab masyarakat itu tidak ada negara, tak ada agama, dan masyarakat itu tidak ada masalah syariah, dan masyarakat itu tidak ada masalah pengajaran agama dan pula ajaran agama. Sebab Allah Ta'ala firman pada satu ayat yang lain katanya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Tapi kita bukan klik sini kebanyakan kita. Apabila timbul perpecahan di dalam satu kampung, apabila perpecahan di dalam satu tempat, apabila perpecahan di dalam satu qaryah, semua kita bukan kembali kepada Allah, semua kita tak kembali kepada Al-Quran, semua kita tak kembali pada Al-Hadis. Bahkan Nabi kata taraktu fikum ithnatain, kitabillah wa sunnatihi, yakni aku tinggalkan pada kamu ialah 2 perkara, ialah kitabillah, ialah kena pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita timbul perpecahan di dalam satu masjid,
apabila kita perpecahan di satu kampung, apabila kita perpecahan di dalam satu qaryah, tapi kita tidak rujuk klik kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kita tak rujuk klik kepada Al-Hadis. Inilah sebab-sebab dan punca kita berkelai kabut, dan kau jadi pecah, kau jadi hancur, kau jadi pecah, kau jadi berkelai kabut, kau jadi pecah, kau jadi bala yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara dosa yang Allah Taala tak ampun weh. Dengan mulai ibu bapa. 3 perkara ni dosa Allah Taala tak ampun. Dengar baik-baik. Patu mik 3 perkara ni tak apalah malam ni, tak usah banyak, tak apa. Boleh 3 perkara ni. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun kepada hamba ini. Kita ada wayak dasar ni, masalah tajuk kita, tajuk kuam takyat. Lagi pula benda-benda sayasat. Di hari ni banyak sayasat, banyak sangat dah. Allahu Akbar. Masya Allah, umat di akhir zaman timur klik semula masalah sihir. Dah, masalah sihir ni banyak sangat. Allahu Akbar. Dah, banyak ni doktor masuk koma beratus-ratus sai ni, bapa bila nak buka bapa ni, bila bapa nak buka perubak ni. Dok telefon koma ni berpuluh-puluh sai, berapa siapa beratus-ratus sai tu telefon masuk ke ambo. Ambo tak ada buka motor bocik, ambo tak ada buat lagi, pondok tak ada buka lagi, kerana lepas pada raya kita tak ada buat lagi. Nah, jadi banyak dari tadi itu, daripada tabah telefon masuk, daripada golok telefon masuk, daripada nu telefon masuk dah. Duk tanya han ni sebab buku saya sah. Orang sini tu kecek bak saya sah sikit sebanyak. Insya-Allah saya akan sama masalah saya sah. Nah, abang fikir kecek jadi pelik sikit. Jadi benar-benar ni banyak orang tak kecek mana, tapi yang nak kecek lah. Dia mau suruh kecek. Kemudian buku ni, nah buku sayasat, buku sihir di Kikanak Puit ini banyak timbul dan banyak berlaku di rumah-rumah kita di seluruh tempat-tempat di wilayah Taning, Jala, Nara ini banyaknya timbulkan masalah sihir-sihir di Kikanak di antara kita satu sama lain. Kemudian hujung jatuh bagi 2 perkara ni, takyat kuam takyat. Lagi pula sayasat ni hujung jatuh dia adakah baik, adakah jahat. Maka mana jawab dengan secara sepitah lalunya, bodoh dan jahat dan hancurlah bagi orang yang duduk di dalam 2 kelakuan ini. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi royak 3 perkara dosa yang Allah Taala tak ampun. Pertama, dosa gapo ibu bapa tu tak ampunnya ialah dosa bagi siapa dia, yakni dosa orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Allah Taala tak ampun, yakni dosa orang syirik dengan Allah. Kemudian sebut kata syirik, ia terbit 2 bahagi. Syirku billah, syirik dengan Allah terbitnya kismani, 2 bahagi. Yang pertama syirkun jaliyun, yang kedua syirkun khafiyun. Dosa ini banyak kalangan umat ini terjadi. Banyak kalangan umat akhir zaman syirik dengan Allah. Kadang-kadang harap duit lebih pada Allah, kadang-kadang harap kepada barang yang dia tupu lebih pada Allah, kadang-kadang ia harap kepada benda yang ada di tubuh dia lebih pada Allah. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dengan Allah, asyirku billah, yakgawa kismani tubik 2. Mana syirik dengan Allah dalam keadaan kita ibadat dan kita sembah pada Allah, kita ada sekutui dengan benda yang lain. Yang pertama syirik yang jali, syirik yang nyata-nyata, yang terang. Mana syirik jali? Yakni seorang itu dia sembah berhala masalah. Supaya orang kafir sembah berhala, ia sembahkan tokong, ia sembahkan patung, ataupun seorang itu sembahkan pokok kayu, ataupun seorang itu ya'budul asnam, dia sembahkan berhala-berhala, ataupun seorang itu ya'budul syajarah, dia beribadat kepada pokok kayu, ataupun ya'budul syamsa, dia beribadat kepada matahari. Semua ini dikatakan orang ini syirik dengan Allah, dan ini dia akan jatuh agama, dia akan terucuk agama daripada dia kalau dia buat perbuatan macam ini. Satu syirik jali orang macam-macam, orang kafir sembah berhala, ataupun seorang sembah matahari, ataupun seorang sembahkan masalah bintang, ataupun seorang sembahkan pokok kayu. Ni syirik jali. Dan yang kedua syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang halus sangat. Syirik halus mana? Seperti kita semaya Allahu Akbar,
Kita semaya Allahu Akbar, baca kita mula-mula tak ada lah mana, baca tak ada malpok molek mana, baca tanpa tak ada halusi mana. Tapi ada apabila orang mari lek belakang kita sani, Allah kita baca dengan halu, baca dengan cumat. Nabi orang kata kita semaya tu comel, Nabi kata kita semaya tu khusyuk. Ini orang panggil makna syirkun billah, syirik dengan Allah. Mana ibadat kerana Allah Ta'ala kata, ibadat kerana nak demo kata kita wa amat ibadat comel ni, ya ni baca ayat comel ni, baca ayat ni molek ni, baca ayat dia ni Allah cumaknya. Makna kata dalam ibadat kita tu ada kerana Allah gatik dan ada kerana manusia gatik. Ini nama syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi. Wa amma ibadat kerana Allah gatik, wa amma ibadat kerana orang lain gatik. Satu. Karena tu Luqmanul Hakim katanya, kerana dia kata dalam hak Tuhan cerita tentang Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ni Luqmanul Hakim yang Quran ceritanya. Ceritanya nah Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim kata, ya bunayya, hei anak aku, hei anak aku, la tusyrik billah, jangan syiriklah kamu dan engkau itu dengan Allah. Dalam ibadat engkau jangan buat kerana lain, dalam ibadat engkau jangan buat kerana tu kerana ning selain pada Allah. Jangan. Inna syirka, sesungguh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala la zulmun azim, sangat-sangat zalimnya seorang itu, zalim yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati, cuba kita fikir diri kita buat amal kerana siapa dia hari ni. Kamu dia kecek tak payah dengan lidah kita ni, tapi dia buat amal ni duk campur dengan gapo gatik. Campur buat amal nak orang puji gatik ke, buat amal nak orang tengok gatik ke, buat amal nak orang kata kita rajin sedekah ke, atau kalau sedekah ke aku rajin sedekah aku ni borah. Dia lagu mana? Syirik lagu mana? Kalau sedekah nak tunjuk orang tengok, kalau semaya nak orang tengok kata kita rajin duk sahrepai sama. Kalau baca Quran katanya berkata suara kita sedap baca. Ni jelah belakang ni orang panggil syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi di dalamnya, buat amal kerana Allah dan buat amal kerana orang langgatik. Dosa ni Tuhan tak ampun nah ibu bapa nah. Dosa ni saudara-saudari, hadirin hadirat, dosa ni Tuhan tak ampun. Amo nak buat misal contoh so. Misal kita buat contoh kata lagu mana, contohnya kita ni duk kerja Malaysia. Ana misalnya. Kita duk kerja Malaysia. Duk kerja Kuala Lumpur ataupun duk kerja kawasan Johor Bahru. Kerja Kuala Lumpur ataupun kerja di Johor Bahru, kerjalah kita setiap bulan kita hantar duit mari ke bini kita ada di petani ataupun ada di jalan. Bini kita ada petani, kita hantar duit setiap bulan. Tapi siapa dia wari duit di tangan bini kita? Siapa dia wari duit di tangan bini kita? Ialah kena pada price seni duk hantar pada bini kita. Ataupun lainnya orang panggil kau dia ada hantar mari tu orang panggil daripada keri. Pengkerja keri tu duk hantar bini kita. Jadi lama bini kita tu duk nampak price seni tu lah duk duit dia. Lama-lama bini kita duk nampak orang kerja keri itulah duk bagi duit dia. Hakikatnya duit semua mari pada kita di Johor Kita duk kerja Johor kerja suku sembai kedang tumyang nak hantar ke anak ke bini. Tapi sebab kita kena hantar melalui tai seni ataupun kita kena hantar melalui keri, tapi bini kita yang gila dengan price seni, gila dengan keri. Lepas tu kita di Johor kalau tahu bini kita duk gila dengan orang, kita berasalah mana? Kita berasa macam mana ibu bapa? Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala, ya bagi rezeki kita, ya bagi nyawa kita, ya bagi nikmat kita, sejak muda sampai tua tak biasa minta ga sewa. Umur kita tak biasa minta ga sewa. Makan kita tak biasa bayar ga sewa, tak ada kena bayar ga makan, tak ada kena bayar ga nyawa. Tapi apabila kita ibadat tu ibadat kerana orang lain. Semaya nak orang tengok, semaya nak orang kata kita rajin, semaya nak orang kata kita baca tu sedar, ataupun kita sedekah tu Nabi dia kata kita ni borah. Lepas tu Tuhan tak berasalah mana.
Tak pasal kecil hatilah mana. Macam saat ni lah, kita tok laki duk hijau Johor, kita tok laki duk hijau Malaysia, hatta duit ke bini setiap bilik, tapi duk mai bini kita gila dengan preseni, bini kita gila dengan keri. Kita wassalam mana? Allah Subhanahu wa taala pun macam tu. Dak wi nikmat kita, wi hidup kita, wi nyawa kita, wi umur kita, wi rezeki kita, tiba-tiba kita wa amal ibadat sembah kerana yang lain daripada Allah. Inilah sebab tu dia panggil inna syirka la zulmun azim. Sesungguh syirik ini sangat-sangat dia kata zalim yang amat-amat besar sangat. Pertama ibu bapa, buh dalam kilah. Hak tina buh dalam kanu. Wa amal jangan kana orang lain dah, wa amal jangan kana orang lain. Wa amal kana Allah. Sebab kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang kita akan ditanya dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat satu persatu. Mung dak wak gapo mu ku kemeng, aku wak umur ke mustaham wak gapo, 10 tahun mu wak gapo, 20 tahun wak gapo. Adakah mu baca Quran? Adakah mu ibadat ke aku? Adakah mu semayakan aku? Ada mu selawat di atas Nabi? Tuhan akan tanya satu persatu ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah kena ingat umur yang ada ini. Sebab tu ibu bapa umur ada ni jangan buat kena. Nah, jangan dah apa Allahu Akbar. Jangan mesia-sia. Satu ulama deh Nawayak. Dia tak biasa tidur 30 tahun, 40 tahun. Dia duk kodan nyanda hari ni ibu bapa. Nyanda. Nyanda dikhisi kodan seling 10 minit, 20 minit, 15 minit. Dia tak biasa apa, tak biasa menetai di atas tikar, di atas lemek 30 tahun. Orang tanya dia, ya Syekh, kenapa boleh mu tak tidur ya Syekh? Kenapa boleh mu tak letak dana belakangmu di atas latah? Kenapa mu tak letak belakangmu saat itu di atas batah? Kenapa mu tak letak dana belakangmu di atas lemek? Dia kata, hei ya fulan, aku nak letak lagu mana belakangku di atas batah, di atas tikar. Jadi umur yang Allah Ta'ala bagi ke aku ni sangat-sangat bernilai, sangat-sangat qimah, yang ada nilainya. Aku tak sewi rugi walau umur ku seminit ni kerana lain daripada Allah, kerana selain pada Allah Al-Aghyar aku tak sewi. Aku nak habiskan umur iku aku ni kerana Allah. Umurku yang ada ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa, pakak-pakak fikir, ambo apa fikir, ibu bapa apa fikir. Lepas sebab itulah kita hidup ni, umur kita kena faedah, duit kita faedah, anak kita kena soleh, anak kita kena baik ibu bapa. Kalau kita tak baik ni, kita nak pergi gapo kepada Allah Ta'ala? Nak pergi gapo ke Tuhan? Nak jumpa dengan Tuhan lagu mana ibu bapa? Nah, pada dalam kubur tu pun cakap-cakap dan berembah dengan muka dan nakik. Dalam kubur bukan pada mahsyar lagi. Dalam kubur tu cakap-cakap dah marabbuka tu berembah bobak-bobak dah. Lepas tu apa kita nak temu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang pertama yang Allah Ta'ala tak ampun ialah dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kedua yang Allah Ta'ala tak ampun, dosa gapo ibu bapa? Yakni dosa gapo dia? Yakni dosa orang bunuh diri. Dosa orang bunuh diri ni ibu bapa, dia tak cukup makan. Misalnya dia anak ramah, dan dia kamar dia kerja mari tak cukup duit nak sara bini, ataupun dia nak makan tak cukup, fikir mari rasa tak luk, tak tembus, tak belum tak tembus, tak pecah masalah, duduk mari dia bunuh diri sendiri. Qatlun nafsi, bunuhkan diri sendiri. Katu atai, orang panggil katu atai ataupun bunuh diri. Ini salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Orang ni kena duduk dalam neraka ibu bapa. Allahu Akbar. Dalam neraka tak ada kena kecek lah. Allahu Akbar. Panas, sangat panas ibu bapa. Dalam neraka ni kata setengah guna, mulut kita, muka kita yang akan saling dalam masa seminit, dalam masa satu saat ni 70 kali saling. Luruh daging muka, luruh hidung kita, luruh 70 kali dah, 70 kali dalam masa satu saat. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ampun kepada kita ialah dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga Allah Ta'ala tak ampun ibu apa? Dosa orang pecah. Dengar molek ni. Dosa yang ketiga
Orang ni duk baik molek-molek dua ni. Misalnya kita tahu Fatimah dengan Khadijah baik molek. Mari kepada Siti Timah ni yang mai pelaga Khadijah dengan Fatimah ni. Dek, bahasa Arab panggil apa? Orang panggil namimah. Orang pelaga orang. Ataupun dikatakan lalak hijab, ataupun dikatakan lalak sungguh. Dan Fatimah dengan Khadijah ni baiklah, yak semenjak budak sampai tua boleh anak boleh cucu cicit, tak biasa balah ni, tak biasa berpecah. Mari ke Timah ni duk cocok Khadijah hei. Fatimah kata kemung gitu. Mari lik masalah kita talik Timah ni royak pula lik apa? Lik sebelah balik Khadijah gini. Royak lik Fatimah gini. Siapa dua orang ni jadi perpecahan? Siapa dua orang ini jadi perbalahan? Siapa dua orang jadi jadi musuh jadi permusuh di antara Khadijah dengan Fatimah dengan salah satu sebab daripada Siti Timah ni. Gapo ni? Orang pelaga orang, namimah orang pelaga orang ni. Kama di orang pelaga orang ni, orang duk baik molek-molek, dia pergi pelaga wi Fatimah dengan Khadijah ni balah, Khadijah dengan Fatimah saat ni jadi pecah. Maka Siti Fatimah ni Timah ni Allah Subhanahu wa taala tak akan ampun dosa dia selama mana ia tak bertaubat dan selama mana ia tak minta ampun kepada Fatimah dengan Khadijah itu. Ibu bapa banyak nilai kampung kita ni. Ibu bapa kena ingat nah, ibu bapa kena mati. Amah kena mati, ibu bapa kena mati. Banyak ni orang-orang kita duk macam apa, duk pakaikan perangai ini, duk pakaikan akhlak ini, duk pakaikan masalah ini. Dah apa dia? Yakni wahai suka nak orang balah. Suka apa? Suka nak orang pecah. Suka nak orang saat ni tu berbalah gimari. Kemudian kalau kita duk macam ni, dosa kita Allah Subhanahu wa taala tak ampun berapa. Dah Tuhan tak ampun dosa kita. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Taala, kena berdoa banyak-banyak. Doa sungguh-sungguh, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kalau kita jatuh dalam lubang ni dah. Kalau kita jatuh di dalam musnah ni dah. Kalau kita jatuh dalam lorong ni dah. Marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Marilah kita minta ampun dengan Allah. Kerana Tuhan kata Innallaha ghafurur rahim. Dengar? Innallaha ghafurur rahim. Satu ayat. Innahu kana tawwaba. Tuhan kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya ke hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kasihaninya ke hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala kata firman di dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya kepada hamba-Nya. Tuhan sangat suka apabila hamba tu berdoa waqala, ya Allah ya Ilahi, ampun dosa kami ya Allah, ampun kesilapan kami ya Allah, kami banyak salah denganmu ya Allah, kami banyak silap, menangis air mata titik tak. Oh Tuhan suka ibu bapa, Tuhan sayang ke orang ni. Tuhan kata innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Allah Taala kasih kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian ibu bapa, kalau di dalam kampung kita di Padanya ni ataupun di Bidai ni, orang banyak macam ni, dua amal macam ni. Wahai pelaga orang tu nak punuh, pelaga orang ni duk baik-baik nak pelaga orang nak jadi balah. Nah, kali di kamadin kita ada berperangai macam ni ataupun kita ada bersifat macam ni, maka kita ubahkanlah. Kita dengar ceramah malam ni, kita klik bertaubat dengan Allah. Kita dengar ceramah malam ni, kita klik minta ampun pada Allah. Karena dosa meroyak yang pertamanya, dosa orang syirik dengan Allah, dosa Tuhan tak ampun. Yang kedua, orang dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga, orang pelaga orang nak jadi pecah belah di dalam kampung, nak pecah belah di antara satu sama lain. Maka orang ini juga orang-orang yang Allah Taala tak ampunkan dosa dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bakak-bakak jaga
Kalau kita nak pergi kampung kita di bidai ni, badannya ni, nawi rahmat dengan Allah, nawi Tuhan turun rahmat, nawi Tuhan akadkan bala, turunkan rahmat, buka pintu rahmat, maka kita banyak berdoa dengan Allah, kita minta dengan Allah, taubat dengan Allah. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tuhan kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah oleh kamu ke Allah, kamu patuh ke Allah, kamu turut cara Allah, kamu turut cara Allah, kamu semaya jangan tinggal, kamu puasa jangan tinggal, kamu bertaubat dengan Allah jangan tinggal, kamu buat amal dengan Allah jangan tinggal. Insya-Allah kampung kita akan jadi rahmat, kampung kita akan jadi selamat mengikut dengan keadaan kita taat ke Allah. Dan wa ati'ur rasul, dan kita taat kepada Rasul. Cara Nabi lagu mana kita buatlah, cara Nabi lagu mana kita ikutlah, cara Nabi semaya Jumaat kita turutlah, cara Nabi semaya sunat kita turutlah, cara Nabi orang tina tudung arak turutlah, orang jatuh jangan duk pakai laki siapa turut cara Nabi. Insya-Allah kampung kita akan selamat. Dan Tuhan kata lagi, wa ulil amri minkum, dan kamu taatlah kepada ketua-ketua kamu dan pemimpin-pemimpin kamu yang adil. Hai ibu bapa, pemimpin kita kalau segi agama tu imam tu khatib tu bila, kalau dari segi kerajaan, dari segi masalah duniawi ialah tu nebe tu kemeni sekira nebe kemeni imam dan tu khatib bila demo ni orang adil, demo ni orang betul boleh kita ikut, pasti wajib kita kena turut, wajib kena kita ikut. Lepas tu kita nak masuk capu-capunya, yang kalau kita nak wilayah kampung kita rahmat, kampung kita selamat, kampung kita ni meriah, perak kampung meriah, dia mau masuk Pak Allahu Akbar, Allah kampung ni Masya Allah deh, nampak meriahnya deh, nampak sukanya, nampak teninya orang sini, nampak stokonya, nampak sehatinya, nampak satu padu ni ngikut keadaan orang atas. Amo nak buat bani pa kacing baju ibu bapa ni, kacing baju ni. Sebab tu amo ingat daripada tok guru amo kata mu tengok kacing baju, dia kacing baju saat ni tu kalau ia betul di atas maka bawah ia betul. Kalau kita tengok kampung ni ia maju tak maju, kampung tu selari tak selari, ia kena tengok tua di atas. Kalau tu imi tu khatib tu bila kamakan tu nebe tu meni ya stoka, maka kampung ya ke stoka, rakyat-rakyat ya ke stoka. Dengan sebab baga daripada kacing baju atas ya betul, maka di bawah pun ya betul. Tapi kalau kacing kita bersilap di atas, tak ada kena angin di bawah, saat itu dia tu nak betul, ya belok sebab tu dah. Sebab tu kita harap kepada pemimpin-pemimpin semua, daripada tu imam tu khatib tu bila dah. Amo nak uyak satu cerita Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika dia latihkan Umar Ibn As pergi pada Mesir. Ni Pak pemimpin kita tak capu-capu sikit. Lepas tu bagi pemimpin, bagi ketua, pemuda apa semua ni, kita tengok cerita bagi Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab Nabi gelar dia tu apa dia? Nah, Nabi gelarnya Abu Hafsin, ialah bapa singa. Abu Hafsin Umar Ibn Khattab, dia ni bapa singa. Kemudian Umar Ibn Khattab dihantarkan satu daripada sahabat Nabi, As-Sahabul Jalil. As-Sahabul Jalil ialah sahabat Nabi yang amat agung ataupun yang amat besar, ialah Umar Ibn As. Pergi pada Mesir jadi puan di Mesir, jadi raja muda di Mesir. Jadi dulu Mesir ni, anak tengok kata ketua mereka bila ia maju, ia negeri itu kan maju, rakyat kan maju, dan rumah dan pula kampung itu akan jadi maju. Hak perpecahan akan jadi bersatu, hak jadi bercerai-berai akan jadi setara dengan sebab ketua tu maju. Kemudian apabila Umar Ibn Khattab, ia hantarkan Umar Ibn As pergi kepada Mesir. Asal Mesir dulu bukan kecik Arab, bukan kecik Arab, ana qaim ataupun antasma, anta qaim ataupun anta takallam, itu kecik baik tu
aina hadir, ataupun Arab tanya aina hadartu, di mana engkau hadir, ada di mana engkau mari. Dia tanya pokok kita pergi ke Mekah, aina hadartu anta, di mana engkau hadir, aina hadartu min janub Thailandi, aku hadir daripada janub Thailand, yakni hudud Malaysia. Sepadan dengan Malaysia, bukan kecek baik tu Mesir dulu. Mesir dulu bukan kecek bahasa Arab, ya kecek luah asam sini, luah Kibtiyah. Lurah isteri Nabi yang bernama tak silap dengan Maria Kiptiyah, bini Nabi seorang ada nama orang Kiptiyah. Tapi apabila Umar Ibn Khattab dia latihkan Umar Ibn As hidup Mesir, Umar puduk getah di Mesir saat ni. Orang Mesir setahun sekali dia puja sungai ni. Dia puja sungai ni weh. Sungai ni duk lalu dak pai kota Qahirah, dak pai kota Mesir. Yang lalu dak pai kota Mesir, sungai ni tali yang mari ke Mesir, yang lalu ke Sudan, yang lalu ke Iraq ni orang panggil tali air sungai ni tali air mata daripada syurga. Air mata daripada syurga ialah tiga ya. Apa? Nah, orang panggil air mata daripada syurga. Yang pertama Telaga Zamzam, yang kedua sungainya Furat, yang tiga sungai Nil. Ini air mata daripada syurga Allah. Kemudian apabila Umar Ibn As dilatihkan, dititahkan oleh Umar Ibn Khattab selepas daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia tu wafat, Umar nak jadi khalifah, jadi pemimpin, latihkan Umar Ibn As pergi kepada Mesir, maka jadi khalifah, jadi raja muda di situ. Kemudian Umar Ibn As puduk getah, orang Mesir kata gana kepada Umar. Dia kata, ya Umar Ibn As, dia kata sungai ni setahun sekali orang Mesir kita jamu pala retina ni. Supaya fofok kita ada jamu lah ni lah. Tak boleh benda kita di bidir ni kalau tak buat bulu putih kuning, tak boleh nyom goda nyom gitu nak sakit kepala. Kadang-kadang nak buat benda tak boleh, benda tahun ni tak boleh makan lah. Gitulah orang Mesir kata kepada Umar Ibn As, ya tahi Umar Ibn As, buat kita dulu tok nenek kita dulu, tok nenek amba dulu, apabila sungai ni setiap tahun kena tahu pala retina muda ataupun anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ni berlari dengan secara orang panggil liti, dengan secara sepenuh. Supaya kita lah ni duk puja pusulah. Kemudian benda kita nak buat saat ni tu, kalau tak buat putuk gapa puluk putih kuning lah, nantilah goda, nantilah benda mu tak boleh makan gitu gini. Ni jela dah ni orang panggil pegangi kharafat, ni orang panggil pegangi hak jadi syirik ni. Sungguh kata kita nak buat tu boleh, tapi jangan kita duk pegang kata benda tu jangan bekah. Karena di dalam mata kata wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha, kita ada ikhtiar, kita ada pilihan, tapi bukan dengan pilihan kita. Sebab itu memberi kesan kepada kita supaya kita makan tu kenyang, sebab kita minum air tu hilang dahaga, sebab kita tidur hilang mengantuk, sebab. Tapi kalau tak tidur hilang mengantuk boleh jadi? Boleh jadi, tapi jangan kita dah pegang dengan sebab itu muathir dan beri bekal. Kemudian orang bersih yang pegang kata buat hak pala orang muda, pala anak tuna turun dalam kawat, anak gua, anak muda, anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ini tu berlari. Kemudian apabila lagu ni Umar Ibn As-Ta'i tak boleh jadi, tak boleh gini main back ni. Main PC ni tak boleh pergi ni, PC main duk jamu, duk main puja ni, nak tak pala anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ni berlari. Kalau tak pala sungai retina anak dara turun dalam sungai ni tak berlari. Maka Umar bin As dia pun tulis surat hantar kepada Umar Ibn Khattab di Madinah sana. Umar Ibn As pun tulis surat Bismillahirrahmanirrahim, ana Umar Ibn As. Wayak di dalam surat kata gini orang Mesir, dia katanya dalam sungai ni dia kata mana? Dia kata kalau kami dan aku tak pala retina muda, anak dara turun di dalam sungai ni, nasir sungai ni tak berlari. Maka berita ni sampai kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Umar Ibn Khattab pun terperhati molek tulis surat atas mari. Ni nak ayat kata bak kharafat pokok itu duk madi hari ni berapa. Bukan masa kita lah ni duk mai puja busu, duk mai puja tumbuh tanah, duk mai puja tumbuh kayu, duk mai puja tu puja ni. Bukan masa kita, masa dulu lagi.
Banyak kan orang kita duk main buyung, buka ikat tali putih kan, nemtoh lah. Hei. Beringat-beringat sikit weh. Patut ada tu mai ke mo tu jata babo nak buat ke mana babo. Mu ni duk main benda pelik ya kata. Tak mau tinggal benda pelik ni, tapi lah ni tu duk sakit babo. Tu duk makan diri nak tidur tak leh babo. Ha. Ibu bapa kena ingat molek ibu bapa buat gapo. Patut banyak duk mai jumpa dengan fak tok bomo kampung duk mai temu ngamo. Tok bomo kampung, tok muding kampung, tok bomo semua duk mai temu ngamo. Bapa mau nak tidur tak leh bapa, duk menyocok di kaki, duk senjuh kaki, setok kaki bapa. Maka mana apa kita tanya ayah biasa di tok bomo dah. Ayah biasa pubak ke dah. Ayah biasa duk siuk ke dah. Ya tak buat gak uduh-uduh. Payah buat benang dia. Ya siuk ya pelepah dah. Ya siuk ya yang mik kerah dah. Ya pasal ya ni pasal kerah macam mana? Buat kadang mik, kadang tak mik, kadang siuk, kadang mik, kadang tak mik. Malah karanya senjuh kaki nak tidur tak boleh apa. Hani ya buat kena cara dah. Hani. Di hari ni ibu apa? Kamu nak oyak penuh-penuhnya, nak oyak betul-betulnya. Jadi di hari ni penting di kita ni aqidatun salimah, aqidatun sahihah. Nak kepada akidah pegangnya kita dengan Allah wi betul, pegangnya kita dengan Allah wi sepenuh, pegangnya Allah kita dengan Allah wi jadi secomel dan sesahih dan wi betulnya. Hak kita dah ngaji sifat 20 tu lah. Yang pertama kita beriman dengan kata wujud Allah. Yang kedua kita beriman dengan kidam Allah. Yang ketiga kita beriman dengan kata baqa Allah. Ada Allah sebenar, ada Allah sejati, ada Allah Ta'ala kekal, ada Allah Ta'ala tidak punah, ada Allah Ta'ala sedia kala. Ni iman kita ni. Sebab itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah apa kalimah apa? La satu kelima, ilaha dua kelima, illa tiga kelima, Allah empat kelima. Dengan la ilaha illallah, la ilah pintu syurga satu, illa la ilaha, la satu syurga, ilaha satu syurga, illa satu syurga, Allah satu syurga. Sebab tu Nabi katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang boleh kata la ilaha illallah di akhir hujung kata dia, hujung nyawa dia, dia boleh kata la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, orang ini akan masuk syurga. Kata bimel-bimel takut tak nak kata tu oleh tu. Bagi royak kita dekat-dekat kita tak ada nyawa tak dah serut naik mata kena naik ke langit. Perai apa? Cuba tengok orang nak mati ya. Cuba perhati orang nak mati orang nak seruk. Mata dia lengok naik. Dia lengok naik ke langit. Dia tak lengok, dia tak tengok gempa ming. Lengok naik ke langit. Dia nampak habis dah no. Dia nampak dah gapo haya ni. Sebab ketika orang nak mati ni dia seruk kita. Dia seruk mata belalak naik kono. Dia nampak dah. Kerana ketika orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila seorang waktu gargarah. Gapa waktu gargarah? Yakni waktu mata gawat, nyawa duk batai halkum. Nyawa duk batai halkum ni Allah Ta'ala wi nampak dah dia. Ya kalau dia orang soleh di atas dunia, wa amal wa ibadat pada Allah, ya Tuhan buka dah sayap malaikat sana itu, dia boleh tengok dah syurga dia. Ataupun kalau dia orang jahat di atas muka bumi ahlu syar, dia boleh tengok dah kejahatan dia dan pula gapo nah tempat-tempat yang dia nak duduk di dalam selepas pada dia mati. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari ini kita nak jaganya kita, masalahnya Umar Ibn As apabila dia hantar surat pada Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab pun tulis katanya Bismillahirrahmanirrahim. Umar Ibn Khattab tulis Bismillah dengan nama Allah. Ini daripadanya Umar Ibn Khattab. Hei sungan ni, kalau membelari saat itu kerana Allah, aku akan ikut dan aku akan ambil terus buat pakar. Aku ambil buat guna. Tapi kalau membelari kerana puja dan puji kerana tak pala orang tina anak darah, aku akan tinggal engkau di sungai ni. Aku tak akan gunamu lagi. Ini perkataan Umar Ibn Khattab kepada sungai ni. Hei sungai ni, sekira-kira kalau mung tu berlari kerana Allah, nescaya kami akan ambil engkau di sungai ni, wak guna air engkau, wak pakai engkau. Tapi kalau engkau berlari kerana puja dan puji manusia dan kerana tak pala, kami tak akan guna engkau di sungai ni.
Kemudian Umar Ibn As pun ambil surat Umar Ibn Khattab, lepas turun dalam sungai ni, maka sungai ni itu berlari dengan berkat dan pula dengan nusrat Allah dan keberkatan Umar Ibn Khattab. Ibu bapa, banyak ni pok kita duk puja belakang rumah pun banyak, pok kita duk puja dengan liling pun banyak, pok kita duk puja dengan telur pun banyak ni, pok kita duk pakai benih mentah pun banyak ni. Ini yang mau nak jadi nyata dah. Kerana banyak ibu bapa mau duk tengok-tengok orang duk main pelik-pelik ni, banyak lagi pok-pok kita ni. Banyak dia mau duk tunjuk benda-benda ni banyak lagi kepada mu. Lepas tu banyak lagi mau duk tengok-tengok orang kita duk bersahabat-sahabat dengan masalah menalah ni. Ibu bapa menoyak betul-betul dah, kecek cara ringkas-ringkas dah, cara kecek cara mudah-mudah. Jadi kalau kita duk bersahabat dengan benda ni, amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Semaya kita Tuhan tak terima, puasa kita Tuhan tak terima, zikir kita Tuhan tak terima. Lagu nak? Amo nak nyata sikit-sikit. Nak kecek tak saya kecek, masa tak kecek dia minta suruh kecek. Nah, mau malah nak kecek dah benda-benda lah ni. Kan? Jadi sebab dalam klik mau dalam YouTube mau kecek banyak dah masalah ni, tapi ibu bapa pun duk dengar dah, saudara-saudari duk dengar dah. Jadi dah ada setengah-setengah tu orang tak faham, hak setengah duk main saudara pak pun ada, setengah duk pakai segare pun ada, setengah duk pakai ilmu kemah diri pun ada, setengah duk pakai ilmu orang panggil terik tubuh pun ada, setengah orang pakai berguna ilmu apa, ilmu kemah diri, ilmu kejak tubuh ataupun ilmu orang panggil sepik ni. Gimana kecap betul-betul. Jadi nak oyak kan ibu apa? Nak oyak atau duk gi rumpuh tu. Nak oyak kata setengah orang tua tu dah, setengah tu kita tak seoyak ke mana-mana. Oh bapa sakit bapa, oh letih kaki nyocok gitu gini, nak duk talih lah tubuh ni, tahu nak royak, tahu nak rasa. Lepas kita tanya mak dia buat amal apa zaman muda, mak dia buat amal gapo zaman muda, mak dia buat amal biasa mana, mak dia buat amal ayat Quran ke, mak dia buat amal biasa ilmu-ilmu dunia, mak dia amal kata-kata ke buat amal apa dia. Kalau mak wa amma ayat Quran, insya-Allah orang ni kau tua kau hebat, orang ni kau tua kau nampak orang panggil meriah, orang ni kau tua nampak kau ceria, orang ni kau amal kau tua kau nampak jilah dan cerah mukanya. Kali wa amal pas maya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau amal ni tak apa ni, kalau buat amal ni tak ada apa. Nah, ibu bapa pergi buat amal lalu ni mau nak orang video lu dah. Dah wilayah YouTube cakap-cakap dah. Orang video nak buat pagar tubuh gimih ni pergi buat amal. Tak usah dok main kata, nah, Jibril kanan, Mikail kiri, Israfil depan, Mikail belakang, tak usah. Pesing kata-kata tu kadang-kadang yang makan kita, kadang-kadang yang jadi beratu. Lepas tu apabila jadi beratu masa tua tu yang masuk le urat darah kita, dia duk makan kita. Lepas kadang-kadang buruk tah belakang, kadang-kadang buruk di parak, kadang buruk di atas seluruh tubuh. Kenapa? Dengan amalan-amalan kataan-kataan demo itulah yang membawa jadikan beratu-beratu yang ada oleh darah-darah, urat-urat darah demo. Ni mana kecap betul-betul sebab hak ni ya kena pelepah. Patu hak ni ya kena buat, bukan buat sekaligus, ya kena kau buat sebab dia mau buat amal muda-muda dulu, dia mau buat amal duk sahabat dengan benda ni. Kalau dia mau sahabat benda ni ada di diri dia mau. Pada mau boleh suruh mungkin makan ya tu, mungkin kiki kepala lutut ya tu, mungkin kiki kepala ya tu, mungkin kiki perut. Kita duk sahabat tu. Kalau kita duk sahabat dengan benda tu, kita duk harap benda tu lebih pada Tuhan. Tuhan tak terima semaya kita, Tuhan tak terima puasa kita, Tuhan tak terima zikir kita, Tuhan tak terima segala amalan-amalan kita dengan sebab kita duk harap benda kita duk sahabat. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai lagi orang kita duk pakai benda ni. Kalau kawasan patah-patah satu ulama gi baru ni gi dakwah, kita tak seoyak patah mana. Ulama gi dakwah di kawasan patah, ya orang ulama dia berasa ibu apa?
supaya masuklah kapur ni mau berasa tak kapur ni ada kapur hati. Kapur ni ada banyak orang comel ke orang tak comel, banyak amalan hitam ke amalan tak hitam, ilmu hitam ilmu putih banyak mana. Kalau dia ulama masuk satu kapur di kawasan patah, kalau dia ulama tu kata, oh dia kata kapur ni banyaknya ilmu hitam, banyaknya ilmu cuma, banyaknya orang dok pakai ilmu cuma. Kenapa? Kerana berasa di hati dia Allah Ta'ala wikasyah ke dia, nampak kata orang di kampung kawasan ni banyakkan pakai ilmu-ilmu hitam, banyakkan pakai ilmu-ilmu cuma, banyak pakai ilmu-ilmu batil. Itu apa? Sebab tu di hari ni kalau kita ada pakaikan ilmu-ilmu batil, ada pakai ilmu-ilmu al-aswad, pakaikan ilmu-ilmu hitam, kita lepas hak lah. Lepas hak belum pada mati. Namun dekat-dekat mati ke Allahu Akbar nyanyolah, saya tok lah. Saya tok kadang-kadang jabutlah berabung halak batu tu atak tu. Berapa? Kalau nak tolak sekarang lah ni, kalau khabar dah tolak lah. Benar duk pakai duk buat kena orang, lepas tu duk buat orang gitu gini tu, kita ambil waktu bik lah. Lepas tu dengan sebab-sebab ni banyaklah kapus semua duk sakit situ sakit sini. Allah baru ni satu keluarga tu Allah sakit nah, hanya tahu nak buat ke mana tak ginilah. Sabarlah kak, tapi benar ni kita nak buat mudah-mudah. Ya payah sebab ia jadi daging darah dia mudah. Dah jadi daging darah dia mudah. Lepas tu saudara pak ni dia mau nak kecap nak payah. Ilmu hodok debel ilmu dunia di kawasan kita di hari ni orang panggil ilmu saudara pak. Kalau di Malaysia orang panggil ilmu hodok debel, Malaysia orang panggil santau. Hera. Kawasan kita taning jalan ni hodok debel saudara pak. Orang buat amal saudara pak ni jadi pak ekor daripada iblis. Dia kuat daripada anak kerak lagi, dia kuat daripada jin lagi, daripada jin ifrit lagi. Dia jadi pak saudara. Lepas tu pak saudara ni dia boleh suruhkan orang tu pergi makan orang tu, makan orang ni dengan sebab pak saudara ni. Kalau di Malaysia dia panggil ilmu santau. Dia siuk ke, dia masuk dalam makan ni, dia masuk dalam diri seorang. Ini mana kecek sebagai kesimpulan rangka-rangka, tapi nak royak kata orang yang buat amal macam ni, amalan-amalan dia tak diterima oleh Allah, semaya ia tak diterima oleh Allah, dan pala-pala semua itu tak akan boleh kepada dia, maka Tuhan suruh minta kepada orang yang dia dah harap. Ibu bapa yang dirahmati, kita kembali kepada asal kita. Jadi masalah memasuk sikit-sikit dah. Bagi orang kita tu agak pahal lah. Agak kita pahal, gapo kita dah bawa, gapo kita dah pakai. Kalau molek kita pakai gilah. Supaya amal dak baca saat ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ataupun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Ataupun kita wa amal ayat-ayat lain lagi ikutlah. Setengah daripadanya banyak ayat-ayat Quran yang kita boleh buat amal. Dan banyak daripada ayat-ayat Quran yang boleh kita beramal selepas daripada semaya. Sebab itulah kita nak royak setengah daripadanya amalan-amalan yang Allah Ta'ala mudah nak terimakan amalan kita. Kalau kita nak ucapkan amalan kita, kita banyak baca doa mana ibu bapa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni kalau kita nak mempercamaikan amalan kita, kalau kita nak mempercamaikan ibadat kita, nak wi Tuhan kuwi kacamai semaya kita, nak wi Tuhan kacamai ibadat kita, nak wi kacamaikan puasa kita, maka kita bacalah sepas-pas semaya kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ni banyak. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau nak baca satu hadis Nabi. Nabi ada sebeda daripada satu hadis wa fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabit pada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, idza kana yaumal qiyamah, apabila adalah pada hari kiamat esok tu. Nabi kata apabila ada hari kiamat. Apa hari kiamat? Hari dibangkit manusia selepas daripada siuk sunat sangkala yang kedua. Itu hari kiamat. Apa hari kiamat? Yakni hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia selepas daripada kubur, mari nak halau pergi kepada satu tempat dikatakan mahsyar. Kemudian Nabi kata iza kana yaumul qiyamah, apabila adalah di hari kiamat esok. Dah yaumul qiyamah yahsyurullah
telah mahasyar oleh Allah, yahsyurullah, mahasyar dan menghalau mengkumpul oleh Allah kauman, satu kumpulan. Ingat molek ni, selepas pada mati lala ni kita duduk alam yang tiga. Mula-mula kita duduk alam arwah, lepas pada alam arwah kita duduk alam perut ibu kita, lepas pada alam perut ni alam yang tiga hak kita duduk di hari ni. Orang panggil alam dunia, alam sufli, alam bawah, alam rendah, alam tinggi, alam langit. Maka alam yang kita duduk sekarang dia panggil alam sufli, alam dunia. Lepas tu kita akan pergi pula pada alam barzah. Apa alam barzah? Yani alam kubur. Maka apa mana barzah? Yani dinding di antara dunia dengan akhirat, ya dinding situ. Kemudian apabila ada hari kiamat, yahsyurullah, menghimpun dan menghalau oleh Allah kauman, akan satu kumpulan. Allah Ta'ala halau ke satu kumpulan weh. Halau satu puak macam puak kita duduk lepas pada ni, lebih pada ni lagi. Tuhan kupu satu kumpulan. Satu kumpulan daripada manusia Tuhan kupu dia. Lepas pada tu Tuhan kata nak, wujuhum kal kawakibid durri, kal kawakibid durri. Maka muka-muka mereka, wajah-wajah mereka Allah Ta'ala kupu di akhirat ni, selepas daripada bangkit daripada kubur, selepas daripada bangkit pada kubur ni, maka Allah Ta'ala halaukan, Allah Ta'ala kumpulkan satu kumpulan. Maka muka-muka mereka kal kawakibid durri, seperti bintang-bintang yang cerah-cerah. Bintang kita tengok atas langit, Allah bulan cerah weh, bintang cerah. Muka orang ni klik ke akhirat Isa, Allah cerah, cerah jilah, cuacanya Allahu Akbar. Orang ni duduk atas dunia amalan yang gapo ibu bapa, klik ke akhirat Tuhan kumpul pagi kita ni. Duduk bucu ni pada masyarakat. Duk bucu ni Allah cerah muka dia supaya bitai weh. Duk bucu ni nah supaya ngah bitai. Muka duk gila kau dapat berkilat nampak percaya. Pada satu bucu lagi muka gelak letung. Nah gelak kau apa? Gelak hitai muka dia. Satu kumpulan lek ni gelak lah muka, lebih daripada koli, lebih pada hari lagi. Dia lek ni pula satu muka, lek ni pula Allah muka rupa jadi babi, wal iyazubillah. Belah lebucu ni muka jadi babi weh. Setengah lek ni muka jadi anjing weh. Kenapa puak-puak ni muka jadi babi jadi anjing? Kemudian Nabi kata, tulah mu nak tahu hak di akhirat, di pada masa muka yang jadi babi, muka yang jadi anjing. Puak ni duk tah dunia dulu pia gebe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab be. Duk kacak ha dunia riuh hendah weh. Dengar orang be tak gi sejai. Dengar orang be tak hera, tak dengar, tak jawab be, tak gi semaya. Orang ni klik ke akhirat Isa, rupa dia Allah Ta'ala akan ubah jadi babi dan anjing. Wal iyazubillah. Ibu bapa, kalau kita tak sewi Allah Ta'ala ubahkan muka kita di atas dunia, muka manusia, muka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sewi jadi berubah jadi babi jadi anjing, maka kita jawablah orang pe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni umah dah dapat sejik pelagang alaya sejik, tak pergi jemaah, tak pergi semaya. Ulama kata fahuwa haramun. Orang laye umah tak rapat dengan sejik, tak pergi sejik, orang ni haram, orang ni berdosa. Umah rapat dengan sejik, laye rumah tu pelagang dengan dini sejik, dengar suara baik tapi tak pergi sejik, orang ni berdosa. Ulama kata semua kata semaya jemaah tu fardu kifayah, tapi orang yang rapat dengan masjid, rabung rapat masjid tapi tak pergi jemaah, Nabi kata orang ni berdosa besar sangatnya. Lepas tu satu kumpulan yang Allah Ta'ala halau dia di pada mahsyar saat itu dengan keadaan rupa semacamnya, nah muka dia semacam apa dia? Macamnya bulan-bulan dan bintang-bintang cerah cuaca. Fatakulu lahumul malaikah, maka fuk-fuk malaikat pun berkata bagi kumpulan ini. Dia kata nak, man kanat a'malukum, apakah
ada amalan-amalan kamu di dunia? Amalan kamu di dunia, amalan gapo kumpulan ini? Aku tengok mukamu ni cerahnya, supaya bintang cerah cuaca, bintang cerah cuaca, bintang yang berkilat-kilat. Amalan mu duk atas dunia mu amalan gapo Malaikat tanya fok-fok ni, muka dia cerah semacam bintang ni. Fatakulu lahum al-malaika ma kanat lakum a'malukum, ma kanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu di atas dunia? Gapo dia pok-pok manusia ini, satu kaum ini, satu kumpulan, amalan gapo bagi kamu? Maka mereka jawab katanya fayakuluna, maka mereka berkatanya, pok-pok ni hak cerah muka semacamnya bintang cerah cuaca, sebuah bintang di atas langit berkilat lak. Dia kata kunna, adalah kami aifid dunia, pada dunia dulu, kami duduk atas dunia dulu. Iza sami'na al-adhana, apabila kami dengar orang bel. Ada ibu apa? Iza sami'na, kunna, adalah kami fid dunia, di dalam dunia dulu. Kata Fani, iza sami'na, apabila kami tu dengarkan orang bel Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami dengar orang bel, kumna, kami pun bakit bangun selalulah. Kami pun bakit bangun selalu. Bangun apa? Ila taharati wal wudu. Kami pun bakit selalu pergi kepada bersucikan diri dan pergi ambilkan wudu. Ibu bapa, masya-Allah deh. Boleh wak amat ni tak apa orang lain ni buat kita ni. Wak amat ni siapa dia nak cerahkan muka dan pula raga, nak cerahkan muka cuaca seperti bilang bintang yang ada di langit, cerah jilah dan berkilat-kilat seperti bintang di langit. Maka malaikat pun berkata bagi fok-fok ni, apa amalan kamu duduk atas dunia Maka fok ni pun jawab, apabila kami tu dengarkan orang bel, dengarkan orang azan, kami pun bakit bangun selalu sucikan tubuh. Kalau kami jatuh asmaya, kami ambil wuduk semula. Kalau kami berhadas kecil, kami pun tawaduk. Kami pun saat itu mengambil asmaya. Ibu bapa, ni dah. Sebab tu ada satu sahabat Nabi SAW, yang ditanya Nabi, ayul a'mali ahabbu ilallah, apa dan yang mana amalan hak Tuhan terlebih suka? Apa amalan hak Tuhan terlebih kasih? Nabi jawab kata as-salatu ala waqtiha, yakni semaya di awal-awal waktu. Maka ni golongan ni, siapa dia nak masuk dalam golongan ni, dia buju di pada masa muka dia berkilat cerahnya muka dia, kerana dia duduk atas dunia. Apabila dengar orang bepak, dia pergi dah kepada peli air, dia pergi selalu bersuci diri, dia pergi selalu mengambil wudu untuk dia nak ibadat kepada Allah, untuk dia nak semaya dengan Allah. Maka orang ini yang klik kepada akhirat nanti, dia kembali kepada akhirat daripada mahsyar, muka dia cerah seperti bulan dan bintang pernah-pernah, seperti bulan yang berkilat-kilat, seperti bulan yang berjilah yang cerah cuaca. Tak ada payah. Sebab inilah Sayyidina Bilal, Nabi kata, Bilal, semalam aku mimpi apa dia? Mimpi muda jalan le syurga. Ini cerita ni ma'ruf sangat-sangat. Orang panggil telah latah sangat. Nabi kata, ya Bilal. Tu Nabi panggil, ya Bilal ta'al ilayya. Bilal, mari kau nista. Mari kau nista, aku nak tanya mu. Aku as'aluk, aku nak tanya akan dikau, Bilal. Ayyul a'mal, apa amalan engkau yang boleh aku tengok mu semalam duk jalan le syurga. Mu tak ada mati lagi, tapi mu jalan le syurga dah. Bila kata, ya Rasulullah, ana lam a'lam, aku tidak mengetahui. Aku ni bukan daripada orang alim. Lastu aliman, ku bukan orang alim. Bahkan aku tahu pakul kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Tapi amalan gapo boleh mula jalan le syurga belum pada mati? Bila kata, ya Rasulullah, amo jatuh asmaya, mumi asmaya mula. Amo jatuh asmaya, mi asmaya semula. Ini amalan amo, ya Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah. Bila aku nampak munduk jalan le syurga, belum mu mati, ku nampak dah munduk dalam syurga.
Inilah siapa dia nak cerah muka di akhirat esok nak cerita puak ni dah puak cerah seperti bulan dan bintang ni dak cerah dak berkilat-kilat. Puak ni dak atas dunia apa boleh dengar orang dengar orang azan di masjid, ya selalu gimik asmaya untuk nak beribadat, untuk nak semaya kepada Allah. Dan satu lagi wala tashtagil bi ghairi, dan wala yastaghilu, dan dia tidak berpekeh bi ghairihi, dengan selainnya, selain daripada berwudu, dengan lain pada dia tak gaduh. Dia tidak bergaduh kepada yang lain daripadanya. Wala tashtaghilu bi ghairi, dan tidak berpekeh dan sibuklah satu kali ini dengan yang lain. Apabila orang bepak dia pumpuk gimik asmaya, dia tak gaduh dengan benda lain. Kita ni tak lagi dia orang bet lama lagi ni, lama lagi orang nak asmaya ni. Kau dulu dah jual tepung lu, kalau buat jahat dah jahat sudah setengah lah, kalau buat buat tepung dah kami loti setengah kilo lagi tu kan. Tapi dok buat sobat-sobat hak Nabi sebut dalam hadis ni apabila dengar seorang bepak, dia pun selalu pergi ambil wudu, dia tak gaduh kepada benda-benda yang lain daripada berwudu dan bertaharah. InsyaAllah kita bakat-bakat buat amal kita dengar dah malam ni. Kalau kita nak cerah ibu bapa dan saudara-saudari, muka kita nak cerah, nak cuaca di akhirat, nah seperti bulan bintang-bintang cuaca, maka kita buat amalah dengan asmaya apabila kita dengarkan orang pe. Dan satu amalan lagi, summatu syaruta'ifatu, kemudian dihalau dikumpul oleh Allah Ta'ala satu kumpulan pula. Kemudian wujuhuha, dan pula masalah muka mereka itu, wujuhuha, mukanya muka bagi taifah, yakni kal qimar, kal aqmari, seperti bulan-bulan pernah. Satu kumpulan lagi Allah Ta'ala halau mereka pergi kepada pada mahsyar, muka mereka seperti bulan pernah. Kemudian mereka ini akan berkata oleh malaikatnya tanah, fayuqalu lahum, maka kata bagi mereka itu, ma kanat a'malukum, apa adalah amalan-amalan kamu di dunia dulu. Di dunia dulu amalan gapo ni, bintang tu cerah dah, tapi ni muka mereka seperti bulan penuh purnama. Kita tengok bulan dia talangi, bulan penuh purnama malam 14 malam 15, maka muka dia cerah supaya bulan penuh purnama. Orang ni amalan gapo, maka dia jawab kata, kunna natawaddau qabla al-waqti. Jadi kami ada di atas dunia dulu, hei malaikat. Malaikat tanya, ma kanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu di dunia dulu? Maka ia jawab kata, amalan kami di atas dunia, kunna, adalah kami, natawadda, kami berwudu, kami mi'asmaya, qabla al-waqti, ay qabla dukhulil waqti, belum daripada orang nak mi'asmaya dah. Oh ni teruk sedap lagi ni. Ni kalau siapa yang nak beri murah rezeki duduk lagu ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita dok tengok ibu bapa kalau orang jaga sini dah, Allahu akbar, rezeki yang limpah, rezeki yang mudah, rezeki yang tak payah. Yang kerja buat pun kerja sikit-sikit letih, tak banyak boleh banyak. Jadi orang ni akhirat esok Tuhan wi balas dia, muka dia serupa dengan bulan-bulan pernah di pada mahsyar. Kenapa? Karena apabila belum daripada orang bayarkan semaya, belum daripada orang azan 10 minit 20 minit, maka dia buat persiap pada ambil wuduk untuk nak beribadat pada Allah. Dia buat persiap pada untuk nak ibadat, nak semaya kepada Allah. Makna kata belum pada nak masuk waktu, dia buat persiap pada asmaya dia dan wuduk dia. Maka orang ini balasan dia klik kepada akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala wi muka dia semacam bulan-bulan pernah. Lepas tu orang buat amal macam ni dunia, rezeki yang mudah, kerja hajat dia Tuhan beri, hajat dia Tuhan saat ni bagi. Cuba awak tengok ibu apa tak percaya. Belum nak masuk senang, waktu baik kita buat amal lagu ni boleh 40 hari. Cuba awak tengok, 10 minit 20 minit mi asmaya wi siap, mi asmaya wi molek, asmaya belum pada nak baik tu mi bela-bela dah. Kenapa boleh kata gitu? Kita nak tunggu semaya dah.
Masuk dalam ayat kata hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu hai orang-orang beriman ala salawat, di atas semaya-semaya kamu, wassalatil wusta, dan semaya pertengahan yakni semaya asar, wa qumu lillahi qanitin, dan pula mengekalilah kamu akan semaya-semaya kamu. Jadi kalau kita duduk macam ni belum pada orang nak belum daripada orang nak azai ibu bapa, kita mi asmaya bela-bela, lepas pada mi asmaya bela-bela saat itu kita tunggu semaya sekadar 10 minit 20 minit, lepas tu kita semaya pun belum kita semaya. InsyaAllah kalau orang buat amal lagu ning dah, oh tak payah rezeki je. Cuba buat tengok, tak percaya. Nah, bapa duk guna lama dah, duk guna lagu ni lama dah, kita rasa tak ada payah rezeki kita. Nah, kerana kita tahu nah, pandia kita duk dinding yang pelak, dia kita tumbuh dinding. Saya ada orang video ni. Wah dia kita di Pondok Punjawi ni tumbuh tunggal, dia tumbuh di tepi dinding, dia tak tumbuh di tengah-tengah tanah di bukit tak. Dia siapa masa yang mari di ujung-ujung dinding ni dah. Dah. Lepas tu orang pede ni, kalau kita orang kapadannya ni, kalau nak murah rezeki, jaga ambil asmaya belum pada masuk waktu. Nah 10 minit 15 minit ambil asmaya bela-bela, insya-Allah rumah kita saat ni kisah musim tinggi, rezeki saat ni tu mari bertali dengan tak ada payah-payah. Nah lepas tu akhirat esok tu balas kita pula nah, supaya dengan bulan penuh purnama, supaya muka kita bulan penuh purnama, cerah dan cuaca. Dan satu kumpulan lagi sumatuh syarah ta'ifatun wujuhuha kasyamsi, dan satu kumpulan lagi muka dia serupa matahari, kau kuat lagi cerah. Dan bulan tu cerah kuat dah, kita tengok atas kepala kita ni cerah dah, tapi cerah lebih pada bintang. Tapi hak seorang ni lagi tu Tuhan akak dia terbakit ya akhirat esok, yakni muka dia serupa dengan matahari. Muka dia cerah serupa dengan matahari, kuatnya cahaya, kuatnya ceria, kuatnya jilah muka dia tu serupa dengan matahari. Orang ni amalan gapo atas dunia. Kemudian malaikat tanya bagi dia, fayaquluna ba'da soal, kata mari kita lepas pada pertanyaan, kunna nasma'ul azan fil masjidi, kami tu mendengarkan bahasa itu di dalam masjid. Kami dengar dah apabila tu muazzin tu dia di masjid, fatuftahu lahum abwabul jannah, maka dibuka bagi mereka itu akan pintu-pintu syurga. Dia dengar orang bel tu di masjid, maka dia saat ni tu orang panggil dengar ketika ni, dia bukan kata dia mi asmaya tunggu asmaya, makna kata dia apabila dia mi asmaya gitu masjid tunggu masjid, dia dengar orang bel tu di masjid, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu syurga bagi dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita saat ni tu nah anak wi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, nawi Allah taala angkatkan derajat kita, maka kita saat ni jangan lupa dan kita jangan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita saat itu kena banyak semaya. Pas semaya kita saat ni tu kena mikwi kena lah asmaya duk ajar duk royak semua dah tu. Asmaya bukan nak buat amal banyak ibu apa nah. Bukan kata kita kena zikir sampai 10,000 50,000 sehari. Buat amal semua, pada istiqamah. Kalau kita biasa buat pagi semua. Kalau yasin kita buat pagi semua. Kalau kita buat tengah hari semua. Kalau kita buat pasal semua. Ikutlah salah satu. Bukan dia buat amal semua, siapa tak ada nak kerja ya bukan juga. Kadang-kadang orang kita tu dia duk faham kata Tuhan nak wijaya kena buat amal boleh mulut-mulut, bukan. Buat amal banyak tu molek lah, tapi makna tak kita kena pilih ke amalan kita nak buat tu paling molek sekali. Amalan hak kita ijazah, amalan hak kita terima daripada guru, amalan ni lah orang panggil ada silsilah. Amalan ni ada hubungi, dan amalan ini ada keberkatan. Supaya mana misal amalan apa, selawat kamilah. Selawat kamilah katakan
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bagi orang tua-tua ada wak amal tu, nah, maka wak amal lah. Lepas tu wak amal tu istiqamah lah. Nak tak pihak mana? Kalau nak tak tiap waktu takut tak ada, wak lah pihak mana? Kalau pagi ataupun wak petang ataupun wak malam, masa kita luar, kita istiqamah. We jadi tetap amalan kita masa mana. Kalau pas maya kita wirid, kita kena wirid. Sebab tu orang ni tak ada berkat sebab tak ada wirid. Cuba ibu bapa tengok ibu bapa. Orang lah ni wirid tak ada. Buat kita tengok tok guru kita wirid semua. Kalau kita tengok tok dala kita wirid tak berhenti. Tok dala kita siapa orang pukul ya atas kuda tak nampak ya weh. Tok dala kita ni orang berkat, kita tahu orang berkat. Apa nak cerita tok dala sikit malam ni. Tok dala berkat tak berkat ya ibu bapa. Ketika satu hari dia nak naik ke Mekah, ni mula bapa sing mau cerita ke amo. Amo biasa dengar masa mau budak-budak duk dala dulu, mula bapa sing kita biasa cerita hatu dala. Ya cerita lagu mana? Jadi satu hari nah tok dala kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi nak pergi ke Mekah. Kamana dia nak pergi ke Mekah dia kena buat pasport lagi, kena buat jawazus safar. Bahasa Arab panggil jawazus safar, yakni pasport ataupun dikata samudrentan. Kalau dia nak buat pasport tu dia pasti kena pakai gambar. Dia kena pakai gambar tepek di pasport dulu, pakai gambar 2G tepek ataupun 1G tepek di pasport. Lah ni dia tak ada pakai gitu, pakai buku gambar, masuk dalam tu lalu dah. Masuk dengan orang panggil ngakam ke apa ni, masuk dalam pasport tu lalu dah. Kalau dia untuk dalam kita nak pergi ke Mekah pasti nak buat pasport. Kalau dia nak buat pasport saat itu dia mau panggil yang tuan guru, ya syekh, nah, ya fadilatul syekh. Nah, kalau dia bapa nak pergi ke Mekah tapi bapa nak kena buat pasport. Pasport tadi dia kena pakai gambar. Nak tahu kata gambar ni pasport siapa. Kalau dia terbuka, dia duduk tak belakang kuda. Tok dala kita duduk tak belakang kuda, dia mau buku gambar perah. Gambar ambil dulu apa itu duk tengok kan. Oh buku gambar ambil dulu sedap dah lah ni dah. Lah ni buku dia siapa. Yang ambil dulu kasi gulung dah. Ping gulung 30 neping dah. Oh nak buat cak sosok kah mula tu pula ni kalau pukul 10 orang tu malah kata apa dah kan. Oh nyoh fikir kalau buat tina kena beki kan kelumpur takutnya tak molek sebab basuh ni 30 ni kepingnya pak amal lebih dah tu tak boleh dah lah ni tak apa nak perah 1000 keping tak ada apa lah ni kan. Zaman dulu zaman dulu ni ya kena 30 ni keping 35 keping. Apabila pukul saat itu di atas belakang kuda nampak kuda saja. Nampak kuda saja. Pak kuda tu dalam nak ni kuda daripada mana? Amun oya sikit-sikit. Bagi orang guru bagus tu orang tua-tua kita mungkin dia tahu. Tu dalam kita naikkan kuda sani kuda daripada mana? Yakni kuda yang dihadiah daripada Tok Pose. Mula bapa Tok Pose Tok Pose ni yang mengakukan Nurullah Haji Abdul Rahman bin Arsyadi adik akak dia dan Tok Pose dikatakan kakak akak bagi Tok Dala. Maka Tok Pose yang wikan kuda kepada Tok Dala supaya kuda padi. Maka Tok Dala kita naik dekat belakang kuda ni dia mau pukul gambar perah we. Bagi basuh tubik kuda saja. Tok Dala tak tubik dekat belakang kuda sana. Sebab apa? Ha ni inilah nak yakta sebab amalan Tok Dala dia tu berkat dan dia istiqamah di amalan dia istiqamah di amalan dia. Siapa gambar dia tu orang pukul tu curi pukul pun tak lekat. Dia nampak kuda situ Tok Dala tak nampak. Tuhan tak izin kepada orang ambil gambar Tok Dala. Cuba kita tengok dalam Facebook tengok gambar Tok Dala ada gambar sekeping yang gambar dia masa hidup dia. Gambar masa dia umur 17 18 tahun. Gambar lepas pada tu pukul tak lekat. Karena berkat amalan dia. Apa amalan Tok Dala? Masya-Allah ibu bapa dengar molek. Ibu bapa buat amal ni.
Pok kita nak pakai awak amal lah ni. Pak kita tengok, cuba kalau pok kita pakai awak amal, insya-Allah qawi dengan mudah-mudah Tuhan akak. Kalau pok kita pakai doa-doa, Tuhan akak dengan mudah-mudah naik ke langit. Pok kita nak pakai awak amal, bukan pakai dok kecek. Kena pakai awak amal, kena rajin awak amal, kena jagakan sunat kapek waktu qabliyah ba'diyah, kena semaya, jagakan jemaah, jagakan Quran, jagakan selawat atas Nabi, barulah di tempatan kita dirahmati oleh Allah, di dalam kawasan kita dingelubungi oleh rahmat Allah, di kawasan kita Allah Ta'ala akan kabala, dan Tuhan buat turunkan rahmat di kawasan kita. InsyaAllah ibu bapa, saudara kita ni, apakah amalan dia? Amalan dia setiap hari dia tak tinggal sunat tasbih. Siapa mati? Sunat tasbih kalau malam, sunat wak 2 rakaat, satu nah, wak 4 rakaat tapi 2 salat. 2 rakaat patu wisalah, 2 rakaat wisalah. Ini amalan tok dala semenjak daripada dia jadi tok guru, siapa dia tu mati dia tak tinggalkan solatut tasbih, yakni semaya tasbih, usalli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tapi kalau nala kita nak buat 25 dalam 3 qiyam, belum daripada selepas pada kita baca doa iftitah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas pada doa iftitah, belum pada baca Fatihah 15, lepas daripada baca surah, baca pula 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau siapa dia wa amal hak ni, maka sebut dalam kitab dan dalam hadis ini dikatakan satu amalan yang segapa, yang semulia-mulia daripada agama. Dan ini di atas apabila seorang boleh jagakan amalan tasbih, orang ini satu orang yang kuat agama, satu orang yang jaga agama, satu orang yang mumtasik ataupun mumassikun bidin, orang yang berpegang dengan agama secara betul. Satu amalan tu dalam amal nak wayak nak wipok kita pakat mikir sebab apa ke dulu dia berkat, sebab apa tu dalam pukul ramah tak lekat, sebab keberkatan yang Allah Ta'ala bagi dia. Dia jaga kasmaya tasbih, dia tak biasa tinggal semenjak dia dari daripada jadi tok guru siapa dia mati. Yang kedua, amalan tok dalam kita yang dia tak tinggal, baca Quran sejus hari. Tok dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi, dia baca Quran sejus hari. Sejus hari sebulan dia khatam sekali. Ini amalan dia. Yang kedua, amalan tok dalam. Dan amalan tok dalam yang ketiganya, selawat ta'wil ali. Apa selawat ta'wil ali? Selawat lum'atul aurat. Lum'atul aurat, dia pagi-pagi lepas subuh, belum pada dia nak ngajar pukul 7.30 berapa. Tok dalam kita belum pada dia nak ngajar pukul 7.30 tu, dia baca dah selawat ta'wil ali dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubashiril awwabin dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubashiril fil awwalin dah. Ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril fil awwalin fil awwabin dah. Atau tu selawat tu 9, nah selawat Quraniyah selawat 49 tu. Ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dan selawat tu dalam kita dia tak tinggal selawat tawali ataupun selawat lum'atul aurat, sama ada dia duk ponok, sama ada dia duk tah belakang kuda, dia baca selawat ni semua-semua. Sampai satu ketika nak ya tak keberkatan tu dalam ni, dia tu baik daripada nak tanya jabe dulu. Zaman 40-50 tahun dulu, dia tu baik nak tanya nak pergi semaya-maya kawasan jambu. Dia naik kuda kawan awak nak murid dia saat itu naik sikalali. Dia cakap dah terwakil dah sikalali dulu. Turun lelaki tu dalam nak kuda prop. Tok wakil turun kat sikalali. Dah kemudian tok wakil turun saat itu kereta mari litah dia tak minta izin. Kereta mari litah tu tak minta izin saat itu dah. Kereta tu lepas pada tu jatuh parit. Jatuh parit selalu dah. Dah. Kenapa? Kerana orang panggil keberkatan amalan dia. Kemudian orang lalu tak minta izin ke dia, jatuhlah parit selalu dah. Ini nak yata berkat amalan nak tok guru kita di zaman dulu. Sebab tu ibu bapa kali kita nak berkat dalam umur. Bukan berkat tak ada ni ibu bapa sekarang ni. Bukan berkat tak ada. Berkat ada tapi di atas kita guna masing-masing. Dalam rumah kita jangan maksiat banyak. Rumah kita kena duduk bersih semua.
Rumah kita kena duduk le suci semua. Diri kita kena suci pada hadas kecil dan besar. Rumah kita kena bersih semua. Insya-Allah keberkatan yang akan masuk di dalam rumah kita. Yang akan masuk sebab apa? Amal biasa ingat daripada orang tua mak kata, dia kata formu kena cuci rumah, kena bersih rumah. Apabila bersih rumah, malaikat rahmat yang masuk dalam rumah. Apabila malaikat rahmat masuk dalam rumah, mudah rezekimu, mudah kerja buatmu, mudah kerja ilmu. Sebab tu kita dalam rumah kita kena pisah malaikat masuk. Malaikat rahmat masuk dalam rumah kita, baru kita mudah kerja baru doa kita diangkat kepada langit. Dengan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bersih diri, bersih kawasan, bersihkan cuci di dalam rumah kita, wisum. Buat apa? Bukan kata sekadar kata kecek wa amal saja, tapi tepi kita cemar kotor saja tak jadi, tu tak terima. Nah, sebab tu kita tengok tu kisah daripada Tok Dala sedikit. Mudah-mudahan kita saat itu pakat beramal lah. Di malam ni kita naknya bagi buat kita wa'tasimu bihablillah hijami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu saat ni berpecah belah dan berpegang teguhlah dengan talian-talian Allah. Pegang teguhlah dengan masalahnya apa dia? Yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu pegang teguh, kamu akan selamat, kamu akan berjaya dan kamu akan dapat selamat dan sabar kepada tujuan kamu. Ialah dikatakan mardatillah, ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kamu bercerai dan kamu akan runtuh, kamu akan hancur, kamu akan bercerai-berai, kamu akan nyeleweng, kamu akan berkelah kabut dengan sebab apa? Ya, dengan sebab kamu saat itu. InsyaAllah dah. Pada tu dah kita dah lebih kurang insyaAllah kita dah panjangnya nanti insyaAllah semula pula. Nah, kena ada satu lagi daripada Maulana kita dah nak kecek. InsyaAllah kita pun nah bersih panjang kali. Jadi nah alhamdulillah sikit sebanyak yang mau malam ni kita berharap kepada pokok kita semua dah wa amal dengan apa yang nah amal boleh amal, ibu bapa boleh amal. Apa tu dah jadi bagi dah insyaAllah bagi soalan ada yang mau tanya sikit tu, mau nak oyak sikit dah. Sikit yang kita nak oyak sikit soalan dia mau tanya saat ni. Dah kita pun tak cerak agak saat ni, dia mau tanya kita nak beri soalan sikit. Dah soalan dia mau tanya dah. Soalan dia mau tanyanya dah. Satu apa soalannya dah. Seorang ibu yang sehat badan dan akal fikiran, ia heboh tanah kepada anaknya perempuan. Dengan suka hatinya dan berlalu masa 25 tahun, ibunya wafat. Tak kalau wafat ibunya, ada seorang saudaranya mendakwa di atas tanah itu, ada kesah dakwaan itu. Nah, jadi masalah ni dakwa dia tu tak disah. Sebab apa? Ibu dia tu sudah apa? Sudah heboh tanah tu masa dia hidup lagi. Nah, dia heboh masa dia hidup lagi. Makna kata dia beri tanah tu kepada anak para puan masa dia hidup lagi. Lepas tu bagi seorang yang dakwah selepas pada 25 tahun, makna katanya ya dakwah tu tidak sah. Sebab apa? Mana sudah peluluh daripada heboh dia tu masa ketika dia segar, akal fikir dia sempurna, akal fikir dia tu segapa sehat lagi dah. Kamadi dia saat itu heboh, mana kata heboh dia tu dikirakan sahih lagi pula betulnya. Dan satu lagi dia mau tanyanya, satu keluarga suami isteri dan seorang anak perempuan. Suami isteri itu jual tanahnya untuk menunai fardu haji. Kamadi dia pergi haji duk mari tak lama tu, nah anak perempuan dia berasa tak puas hati dengan sebab ayah dan ibu dia pergi jual tanah hak nah tok cik dia okey lagu mana dah. Anak tak puas hati. Lepas tu adakah jual bagi ibu dia dan masalah tu dah. Jadi mana kata tak puas hati anak dia tu, mana kata anak dia saat itu jadi anak deraka gedok. Tapi makna katanya hak ni deraka tak deraka di atas hati dia lah. Kalau dia niat tak molek duk cucur ibu bapa dia, makna dia deraka. Sebab deraka ni tak kira bukan kata masa hidup ibu dan ayah saja, bukan selepas daripada mati ibu dan ayah. Kalau dia buat benda tak seronok, benda yang tak setuju, benda yang tak diizin, benda yang tak puas hati oleh ibu dan bapa, nama kata deraka. Deraka ni bukan masa hidup ibu dan bapa, bukan selepas pada mati pun dikira kata deraka kalau kita buat benda tak puas hati. Nah,
InsyaAllah sekadar tu dululah. Lebih kurang kita minta sekadar ni dulu. Mudah-mudahan apa yang amo kecek malam ni, amo sendiri pun kalau tak kena, kalau tak molek, nak ibu bapa sini tak tepi ni lah, tak dia bujuning. Apa tu hak mana molek itulah daripada hidayah dan pula taufik hidayah pada Allah. Kalau tak molek itu daripada hawa nafsu sendiri. InsyaAllah dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Bahan Majlis tak lupa juga ucap ribuan jutaan terima kasih di atas penyampaian Babu Fikri Punjawi yang sudi hadir kepada majlis kita ahli kampung